Saya mau berbincang dengan penganalisis ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma. Datuk, belanjawan 2021 yang akan dibentang di Parlimen 6 hari bulan ini, kurang 2 minggu dari sekarang. Bagaimana ia harus dirancang, lulus ataupun tidak kita tolak tepi dulu. Tapi bagaimana belanjawan 2021 harus dirancang untuk membantu rakyat ketika penularan COVID-19 ini? Okey, terima kasih Norman. Terima kasih. Belanjawan 2021 ini yang akan dibentangkan pada 6 hari bulan November ini sesuatu yang agak unik ya. Unik dari segi satu ialah dari segi COVID-nya ya. Kita masih lagi bergelumang dengan pandemik COVID-19 nombor satu. Nombor dua ialah dari segi kedudukan politik, ada disebut tadi ya, kaitan politik sedikit sebanyak mungkin akan meninggalkan kesan kepada pembentangan bajet. Sebab kalau tak silap saya ya, umur saya dah 60 lebih ni, dalam seingatan saya belum ada kita dapati di mana satu bajet yang akan dibentangkan itu telah menarik perhatian kedua-dua belah pihak, parti pembangkang dan parti kerajaan. Kerana untuk pertama kalinya kita melihat selama ini bajet dibentangkan dengan cara yang sangat mudah sekali sebab kerajaan mempunyai majoriti 2/3. Tetapi untuk kali ini kita melihat bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Mahyudin mungkin akan berhadapan terpaksa bersilat di Parlimen dalam pembentangan bajetnya. Mungkin tidak semudah apa yang dihadapi oleh Perdana Menteri sebelum ini masa membentangkan bajet iaitu bukan sahaja Perdana Menteri, Menteri Kewangan, iaitu dalam mendapat kelurusan bajet. Jadi ini dua perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi bagi saya bajet 2021 ini sangat menarik sebab satu ialah tadi sebutnya COVID dan yang kedua di mana kerajaan tidak mempunyai majoriti 2/3 untuk memudahkan kelulusan bajet ini. Tapi bila saya mendengar titah yang di Pertuan Agong semalam, kalau kita melihat catatannya, yang di Pertuan Agong ada menyebut dalam titahnya di mana dikatakan bahawa para politik cuba jangan mempolitikkan lagi situasi dan membiarkan kerajaan untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk memulihkan semula ekonomi, mengembalikan keyakinan rakyat dan memastikan masalah COVID ini dapat ditangani. Enough of politicking. Jadi dalam arti kata lain, kita melihat titah ini juga menyebut supaya di Parlimen jangan hanya berdebat tentang satu-satu bajet tu hanya atas dasar nak berdebat. Tetapi biarlah debat itu yang dapat membawa kebaikan agar bajet ini yang akan dibentangkan itu memang betul-betul membawa kebaikan untuk menangani pandemik COVID-19 dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir sekali ialah untuk pembangunan ataupun pemulihan, recovery and rebuilding of our economy. Pemulihan dan juga pembangunan semula ekonomi kita. Datuk, kita tak mau fokus. Saya tak mau fokus berkenaan dengan sentimen politik, debat dan sebagainya. Saya setuju dengan poin Datuk, tapi kita mau tumpu kepada ekonomi kerana Datuk adalah pakar ekonomi. Saya mau fokus kepada kepakaran Datuk. Jadi kita lihat ekonomi dan juga pelabur sebagai contoh, mereka tidak suka ketidaktentuan apabila berlaku pertukaran kerajaan, apabila berlaku kemelut politik, dan sekarang ini yang terbaru adalah apabila ada timbul persoalan berkenaan dengan kelulusan belanjawan 2021. Malah sejak sejam yang lepas kita menemu bual beberapa orang ahli parlimen daripada parti-parti yang berbeza, kebanyakan daripada mereka juga tidak mengelak soalan sama ada mereka akan meluluskan undi untuk luluskan belanjawan 2021 ataupun tidak. Jadi ketidaktentuan ini bagaimana ia memberi kesan kepada ekonomi dan juga kepada bursa saham kita pada ketika ini? Okey, terima kasih tadi saya menyebut tentang kaitan sebab saya menyahut rentetan perbincangan Datuk Seri Shafie Apdal berkaitan kesan politik dan saya mengaitkan secara ekonomi. Ada 5 perkara yang akan menjadi pertimbangan besar dalam ekonomi ini. Satu ialah fiscal deficit kita. Okey? Jadi dalam belanjawan yang akan datang ini, isu fiscal deficit ini pasti akan menjadi isu besar. Apa yang dimaksudkan di sini ialah bila kita sebut defisit fiskal, dulu kita cuba mengkonsolidasi tetapi disebabkan oleh perbelanjaan yang perlu dibelanjakan, maka defisit akan berlaku di mana perbelanjaan melebihi pendapatan. Okey, ini membawa kita ke faktor yang nombor 2. Jadi fiscal deficit kita hari itu, kalau tak silap saya, Bank Negara menyatakan bahawa besar kemungkinan fiscal deficit kita dinaikkan daripada 5.5% ke 6%. Jadi ini satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana boleh
meningkat. Okey, bayangkan sekarang itu fiscal deficit 6.0% dianggarkan. Ini membawa kita faktor yang kedua, iaitu bagaimana kerajaan nak membelanja sedangkan hasilnya semakin rendah, sedangkan wang yang diperlukan untuk berbelanja bagi menangani COVID-19 dan juga perbelanjaan-perbelanjaan semakin meningkat. So, bagaimana nak mengimbangkan less revenue, hasil yang berkurangan disebabkan oleh dua perkara. Satu, pengurangan cukai. Sampai ada orang kata patut tak kita laksanakan GST waktu ini. Itu cerita lain. Nombor dua ialah hasil daripada Petronas. So, hasil komoditi kita. Jadi perkara ini menyebabkan berlakunya isu yang nombor dua, iaitu less revenue. Dan berkait dengan rapat dengan yang pertama, iaitu fiscal deficit. Yang ketiga ialah disebut sebagai priority expenditure. Jadi dalam keadaan semasa ini, apakah prioriti kerajaan? Nak mengimbangkan COVID di satu pihak, nak membangunkan ekonomi, kadang-kadang dia tidak selari. Sebab contoh, bila kerajaan nak mengatakan MTO, RMTO dan sebagainya, ini amat bertentangan dengan keyakinan pelabur luar dan juga pelabur dalam. Dan ini juga meninggalkan kesan kepada bisnes. So, jadi di satu pihak kita nak mengawal penularan COVID, tapi dari segi ekonominya mungkin ada tindakan-tindakan itu memerlukan kebijaksanaan ekonomi dan juga tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Jadi priority, yang mana nak diprioritikan. Jadi yang keempat, the second last point saya ialah isu debt to GDP ratio. Hutang terhadap GDP, nisbah hutang ke GDP juga tinggi. So jadi ini antara perkara yang akan, bagi saya lah, kalau saya seorang Menteri Keuangan, ini yang saya khawatir. Cukai semakin meningkat, hasil menurun. Yang terakhir sekali, sebagai negara yang terbuka, kita ada lagi satu lagi, iaitu pelabur asing. Bagaimana mereka melihat sekarang dengan ketidaktentuan seperti yang Lokman sebutkan tadi. Memang isu ini sering berlegar, ya. Dan ini digambarkan oleh pelabur asing yang datang melabur, yang ingin datang kembali melabur, dan juga yang sedia ada, dia nak terus melabur atau kita takut dia keluar. Dan dikaitkan juga dengan rating penarapan. Sebab kadang-kadang faktor-faktor ini digabungkan yang menyebabkan penarapan kita akan menurun. Jadi ini Datuk, pertimbangan yang perlu diambil kira dalam bajet 2021.